Mulakan kuliah kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana? Sihat semua hari ini? Sihat, Alhamdulillah. Oh, apa khabar? Macam lama tak nampak. Sihat? Baik, kita nak mulakan pengajian di muka surat yang keberapa? 164. Okey, baik. Bab 30 ya, betul Masih lagi kita berada di bab yang ke-30 kerana pada minggu lepas kita hanya baca hadisnya dan terjemahannya sedikit syarah daripada judul bab. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian dengan membaca syarah judul bab. Bagi bab kita yang ke-30 di muka surat 164. Okey, kita mula pada perkataan yang kedua ya di sini. Saya tahu saya dah baca pada perenggan yang pertama. Tak apa, kita baca sedikit lagi ya. Jadi dia ada nampak link dia dengan perenggan yang berikutnya. Baik, kita masuk pada perkataan yang kedua di muka surat 164. Perkataannya berbunyi wala yamsahu 'alan na'lain. Maksudnya dan bukan mengusap di atas dua sandal. Yakni maksudnya bagi yang memakai sandal tidak boleh mengusapnya ketika berwuduk. Tidak seperti khuf yang dibolehkan bagi kita untuk mengusapnya. Al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadis yang diriwayatkan dari Ali dan sahabat yang lain bahawasanya mereka mengusap sandalnya ketika berwuduk sebelum solat. Hal ini diriwayatkan juga dalam hadis yang marfu' riwayat Abu Dawud dan yang lainnya dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Hanya saja hadis ini didhaifkan oleh Abdurrahman bin Mahdi dan para ulama lainnya dari para imam, iaitu ahli hadis. Jadi yang mudahnya kita nak faham ya dari perenggan ini, maksud menyapu pada kaki, kita tak boleh pada waktu itu memakai sandal lah, kerana khuf ni menyapu pada kaki ia hanya satu perbuatan ataupun tindakan yang dikhususkan untuk orang yang memakai khuf. Jadi kalau kita lihat orang yang pakai khuf ni maknanya kakinya tertutup penuh.
kita tutup penuh. Pada bahagian yang berwuduk tu, kita tutup penuh. Beza dengan pakai sandal. Kalau pakai sandal, kita ada bahagian-bahagian yang terbuka pada kaki kita. Sebab tu orang yang pakai sandal dia kata di sini tidak boleh mengusapnya ketika berwuduk. Baik, kita masuk pada perenggan yang berikutnya di sini. Imam At-Tahawi berdalil dengan ijma' ketika menyatakan bahawa tidak sah mengusap sepatu khuf yang robek. Robek tu maksudnya sepatu dia koyak hingga terlihat telapak kaki. Jadi kalau dah koyak khuf tu tak boleh. Maknanya dia dah tak menepati kepada syarat yang dikenakan bagi pemakai khuf. Dan dia rahimahullah juga berkata, sama halnya dengan sepatu yang tidak menutupi seluruh bahagian telapak kaki. Argumentasi ini benar namun bertentangan dengan ijma' tersebut. Akan tetapi, bukan di sini tempatnya untuk menjelaskan masalah ini secara panjang lebar. Kerananya kita hanya menjelaskan masalah ini secara ringkas sahaja. Jadi penting saya nak kata dalam perbincangan hadis kita bab 30 ni kita tak bincangkanlah tentang tata cara pakai khuf, macam mana nak sapu dan sebagainya sebab ia di luar perbincangan. InsyaAllah perbincangannya akan dibawa kepada bab-bab yang lain insyaAllah. Jadi bukan di sini tempatnya untuk dibahaskan dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani juga menyatakan di situ dia takkan bahaskanlah tentang permasalahan khuf ini secara detail dalam perbincangan syarah judul bab ini. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Di antaranya bagi pihak yang mencukupkan dengan mengusap. Maknanya di sini ada orang dia usap. Maksudnya kaki tu tadi kan dia cuma nak menyapu. Mereka berdalil dengan teks ayat wa arjulakum yang diatafkan kepada lafaz wamsahu biru'usikum. Oleh kerana itu, sejumlah sahabat dan tabi'in berpendapat dengan zahir ayat ini serta dinukil juga dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma sebuah riwayat yang dhaif. Tapi riwayat yang dinukil di situ adalah riwayat yang dhaif. Okey, sila buka surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Okey, kalau kita buka surah Al-Maidah ayat yang ke-6, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wuduk. Okey, tentang wuduk. Bila kita lihat pada ayat itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila shalah." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, padahal kamu berhadas kecil. Okey, berhadas kecil ni maksudnya apa? Buang air kecil, buang angin, buang air besar yang tak memerlukan untuk kita mandi. Kalau mandi tu maknanya hadas besar. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah perintahkan kita orang-orang yang beriman apabila kamu hendak mengerjakan solat padahal waktu itu kamu dalam keadaan berhadas kecil. Allah kata di sini kepada kita faghsilu wujuhakum, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua belah tangan kamu sehingga sampai ke siku, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi, maknanya hingga buku lali. Baik, dalam yang saya baca dalam terjemahan saya ini, dia kata basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali.
Tapi di sini sebenarnya kalau kita rujuk kepada penerangan yang ada dalam kitab kita, ada di kalangan para ulama ataupun pihak-pihak yang mana mereka mengatakan dengan mengusap, kita ni hanya perlu mengusap kaki kerana apa? Mereka berdalil dengan teks ayat wa arjulakum yang diatafkan kepada lafaz wamsahu biru'usikum. Okay, saya nak bagi nampak saya tulis di sini supaya nampak perbahasan yang diinginkan ya. Kalau saya tak tulis sendiri tak nampak. Okay, surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Okay, pada ayat ini, perbincangan ini ya akan menggunakan ayat ini sebagai dalil kenapa ada di kalangan para ulama yang mengatakan kita perlu sapu. Okay, kenapa ada yang kata perlu basuh. Jadi berdasarkan kepada ayat ini. Kalau kita lihat dalam kitab tadi kan, jelaskan kepada kita ada pihak yang mencukupkan dengan mengusap. Mereka berdalil dengan teks ayat ini, iaitu wa arjulakum yang diatafkan kepada lafaz wamsahu biru'usikum. Tadi wamsahu ni maksudnya apa? Sapu. Okey. Wamsahu ni maksudnya sapu. Jadi, bila kita belajar bahasa Arab ni, perbuatan yang diletakkan waw di sini, maksudnya dan kan, maknanya ia adalah perbuatan yang selari dan ikut kepada apa yang sebelumnya. Jadi sebelumnya Allah kata wamsahu biru'usikum, dan hendaklah kalian menyapu sebahagian kepala kalian, wa arjulikum, wa arjulakum, disebutkan begitu. Sebab itu di kalangan para ulama mereka mengatakan kerana awal ni Allah suruh kita sapu. Jadi Allah guna perkataan wow. Kita kena ikut apa yang sebelumnya. Sebab tu ada sebahagian ulama mereka kata kena sapu kaki ni, bukan basuh. Kerana dalam Al-Quran menggunakan wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Hendaklah kalian menyapu sebahagian daripada kepala kalian dan juga kaki kalian. Okey, ini pertama. Pegang dulu ya, pertama perbahasannya sedemikian. Maka sebab itu ada pada pendapat yang mengatakan mereka ini berpegang kepada kaki ini kita perlu sapu. Kerana dalam ayat Al-Quran awalnya di situ Allah kata wamsahu, sapulah. Jadi kita kena ikut pada ayat yang depan. Okey, ini yang pertama ya.
Sebab tu dia kata di sini, oleh kerana itu sejumlah sahabat dan tabi'in berpendapat dengan zahir ayat ini. Sebab itu ada sejumlah sahabat di kalangan tabi'in, mereka berpegang dengan zahir ayat ini. Yang mana mereka kata, depan tu Allah dah kata suruh kita usap. Jadi kita kena ikut. Yang seterusnya, kerana niat waw yang mengikuti. Yang perlu kita ikut tindakan yang sebelumnya. Baik. Dan dia kata di sini, serta dinukil juga dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma sebuah riwayat yang dhaif. Dan ada juga riwayat yang Ibn Abbas bawa tentang menyapu bahagian kaki. Tapi sayangnya riwayat itu adalah riwayat yang dhaif. Dan kita dah banyak kali bincangkan, kalau riwayat tersebut adalah riwayat yang dhaif, kebiasaannya dalam hukum hakam kita lebih cenderung kepada yang hasan, yang sahih. Okay? Hasan dan sahih. Jadi di sini kita lihat kerana riwayat Ibn Abbas itu adalah riwayat yang dhaif, sebab itu ada sebahagian ulama yang lain tidak berpegang dengan pendapat menyapu kedua kaki. Sementara riwayat yang kuat dari Ibn Abbas, dan kita juga dapati Ibn Abbas ada membawakan riwayat lain yang lebih kuat. Riwayat yang lain yang lebih kuat yang menyebutkan sebaliknya. Menyebutkan sebaliknya maksudnya dia kata kena basuh. Jadi Ibn Abbas ni dia bawa dua riwayat. Satu sapu, satu basuh. Riwayat yang kata sapu kedua kaki ni adalah riwayat yang dhaif. Bila di kalangan para ulama hadis, mereka melihat riwayat Ibn Abbas yang mengatakan perlu basuh kedua kaki ni, itu riwayat yang lebih kuat. Okay? So ini perbahasan yang dikemukakan. Kemudian dia kata demikianlah juga pendapat Ikrimah dan Asy-Sya'bi dan Qatadah. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh orang-orang Syiah. Dan dari Hasan Al-Basri, dia berpendapat wajib membasuh atau mengusap. Jadi kita ada satu lagi pendapat. Tadi pendapat yang pertama kata kena usap. Pendapat kedua daripada Hasan Al-Basri. Dia kata kena basuh atau usap. Okey, atau lihat penggunaan perkataannya atau, bukan dan. Atau. Jadi dia bagi pada dengan dua keadaan. Basuh atau mengusap. Sementara dari kalangan Zahiri menyebutkan wajib untuk menggabungkan antara kedua hal tersebut. Jadi pendapat yang ketiga kata wajib gabungkan. Maknanya kena ada dua-dua. Kena basuh, kena usap. Macam mana? Oh, usap dulu, lepas tu basuh. Kak Dewi dia bagi cadangan. Kita usap dulu baru basuh, macam tu ya. Jadi pendapat yang ketiga, dia suruh gabung. Okay? Gabungan antara basuh dan usap. Okay, gabungan antara basuh dan usap. Kemudian kita lihat di sini, ada pun jumhur ulama adalah praktik yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri di dalam hadis sahih yang telah disebutkan di atas dan hadis-hadis lainnya, sebab ia menjelaskan maksud dari ayat tersebut. Jadi jumhur ulama berpegang kepada apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi buat macam mana? Nabi basuh ke usap? Basuh. Okey? Sebagaimana dalam hadis. Sebab kalau kita lihat pada hadis yang kita baca ni pun kan, yang bab yang ke-30, di sini Ibn Umar dia kata begini ketika dia menjelaskan kepada
siapa tadi? Ibn Juraij yang dia tanya kepada Ibn Umar tentang kaki. Okey. Di perenggan yang akhir, muka surat 162, di situ dia kata apa? Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun na'la allati laisa fiha sya'arun wa yatawaddau fiha. Dia guna perkataan wa yatawaddau fiha. Maknanya kaki itu dibasuh. Bila mengguna perkataan yatawadda menunjukkan kepada kita dengan jelas Nabi SAW pada waktu itu Nabi basuh kaki baginda. Nabi tidak menyapu. Sebab itu di kalangan jumhur ulama mereka menyebutkan bahawa cara yang benar dalam hal ini ataupun nak memahami maksud ayat ini ialah membasuh kaki tersebut. Dan di sini dijelaskan kepada kita bagaimana keadaan itu boleh berlaku. Iaitu jumhur ulama memberi jawapan tentang ayat tersebut dengan beberapa penjelasan sebagaimana huraian berikut. Jadi ayat tersebut maksudnya ayat ini. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6 itu tadi. Jadi di sini apa kata mereka? Mereka menjelaskan begini, bahawa ayat tersebut dibaca secara mansub, yakni wa arjulakum yang diatafkan kepada kata wa aidiakum. Kita ada perkataan wa aidiakum. Tadi kata baca mansub maksudnya baca baris atas. Okey? Ini baris atas. Jadi, sebahagian ulama di sini mereka kata baca, baca ayat disebut bahawa ayat disebut dibaca secara mansub. Wa arjulakum. Kerana apa? Dia ikut wa aidiakum. Yang kita tahu tangan tadi kan kena usap ke kena basuh? Basuh. Oleh kerana ini kita baca wa arjulakum, dia bertepatan dengan wa aidiakum, wujuhakum. Jadi dia tak ikut yang ini, dia ikut yang atas ini. Okay? So wa arjulakum ni kaki kita, kaki ni bahagian kaki dia tak ikut pada wamsahu biru'usikum. Waw yang ada di sini dia ikut yang atas. Faghsilu, basuhlah wajah kalian dan tangan kalian dan kaki kalian. Kerana baris yang ada dalam Al-Quran itu tadi. Sebab kalau kita lihat di sini, baris bawah. Sebab tu di kalangan para ulama mengatakan kita basuh. Sebab apa? Wa arjulakum. Bukanlah maksudnya kita ikut wamsahu. Kita kena ikut faghsilu. Kerana barisnya itu tadi dia ikut kepada wa aidiakum. Jelas tak Pak ni? Boleh ya? Susah sangat ke? Oh Kak Zaidah memang. Jadi Masya Allah tabarakallah. Saya bimbang yang lain ya, yang lain. Okay. Kalau kita ada basic insya Allah dia mudah sikit. Tapi kalau baru-baru masuk kuliah kan dia agak sukar sikit nak faham ya. So dia ikut kepada membasuh. Jadi sebab itu kita ikut asalnya sedemikian dan bagaimana ia dikuatkan dengan hadis Nabi SAW. Nabi basuh kaki baginda. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Namun ada juga yang mengatakan diatafkan berdasarkan tinjauan posisinya terhadap kata biru'usikum. Okey, itu tak apalah. Itu kita tinggalkan saja. Dia tak menjadi masalah di sana. Yang penting yang depan tadi, kena faham tadi tu. Baik, ada yang mengatakan bahawa pengertian mengusap yang tercantum dalam ayat tersebut bermakna disyariatkannya menyapu kedua sepatu khuf. Dengan demikian, bacaan jar
pada kata wa arjulikum diertikan dengan mengusap kedua sepatu iaitu khuf, sedangkan bacaan secara mansub pada kata wa arjulakum dimaknai dengan membasuh kedua kaki. Baik, ada di kalangan para ulama mengatakan kita boleh baca wa arjulakum ini dengan wa arjulikum juga. Jadi dia ada dua cara bacaan qiraat. Okey, Al-Quran ini kadang-kala ada perubahan barisnya mengikuti kepada kefahaman para ulama yang membaca ayat itu. Jadi ada di kalangan para ulama kata kita boleh baca wa arjulakum, kita boleh baca wa arjulikum. Kenapa? Kenapa boleh baca dua-dua baris? Okey, wa arjulakum baris atas, wa arjulikum baris bawah. Tadi saya dah terangkan, kenapa kita baca baris atas sebab kita ikut wa aidiakum tadi, basuh. Tapi ada ulama kata kita boleh baca wa arjulikum untuk ikut biru'usikum di sini. Okey, untuk ikut biru'usikum. Kerana mereka kata bila kita baca wa arjulikum, bila kita baca wa arjulikum, baris bawah, inilah mereka kata ia menunjukkan kepada syariat ataupun hukum. Hukum bolehnya seseorang dia menggunakan khuf. Sebab apa? Khuf ini kita sapu. Jadi orang kata, apa dalil? Okay, apa dalil kita ni boleh sapu khuf? Orang kata, ayat inilah. Sebab Allah kata, wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Mereka menggunakan ayat ini sebagai hukum pensyariatan. Dibolehkannya khuf untuk dalil Al-Quran. Secara umumnya begitu. Sebab itu mereka kata boleh baca wa arjulikum kerana wa arjulikum bila dibaca dengan baris bawah menunjukkan kita kena sapu. Kenapa kita kena sapu? Inilah hukum dalil khuf. Tapi bila kita baca wa arjulakum, ia menunjukkan pada hukum lain iaitu hukum berwuduk sebagaimana biasa. So dua-dua kiraat ini, cara bacaan tersebut ya diguna pakai di kalangan para ulama untuk menunjukkan hukum yang berbeza. Kita baca wa arjulikum bagi menunjukkan inilah hukum menyapu pada khuf. Tapi kalau kita baca wa arjulakum, itu hukum wuduk sebagaimana asalnya. Ini yang diterangkan oleh Imam Ibn Hajar bagi pendapat jumhur tersebut. Baik, jadi dia kata lagi dia kata di sini, hal ini dipaparkan oleh Abu Bakar Ibn al-Arabi dengan cukup baik. Secara ringkas, jadi Imam Ibn Hajar dia ringkaskan maksudnya pada penerangan dia. Secara ringkas, dia mengatakan kedua kiraat tersebut maksudnya wa arjulakum wa arjulikum. Dua kiraat, maknanya kiraat ini maksud cara bacaan untuk perkataan ini. Wa arjulakum wa arjulikum dia kata bertentangan. Dan hukumnya jelas bertolak belakang. Maksudnya perlu lagi kita discuss, perlu lagi dibincangkan. Dan dia kata lagi, akan tetapi wajib hukumnya apabila memungkinkan untuk mengamalkan kedua ayat tersebut. Maknanya dia kata, kita ni sebenarnya tak perlulah nak baca sampai dua-dua sekali kan keadaannya. Namun, bila masanya bacaan ini ia boleh dipraktikkan bila kita ada situasi yang memerlukan untuk kita mengamalkan kedua-dua keadaan itu tadi. Maknanya bila kita nak sapu khuf tadi, kita nak dalil apa ya? Barulah kita baca wa arjulikum. Ini maksud Imam Ibn Hajar pada pendapat Ibn Arabi yang ada dalam kitab. Tapi dia kata kalaulah kita nak menggunakan dalil yang menunjukkan bahawa kita perlu basuh kaki tersebut, kita bacalah dengan wa arjulakum. Maknanya kedua-dua keadaan itu memungkinkan untuk kita mengamalkan kedua-dua bacaan tersebut dan kedua-dua cara tersebut. Lihat pada situasi kita bagaimana. Okey, lihat pada situasi. Mungkin ada orang kata, asal awak sapu kaki awak ni? Awak sapu. Yelah dalam Al-Quran kata, wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Kita taklah, itu dalam Al-Quran kita tengok. Betul dalam Al-Quran kita baca wa arjulakum.
Okey, lihat dalam Quran masing-masing tak ada letak wa arjulikum. Tapi di sana ada perbahasan di kalangan para ulama qiraat. Mereka baca wa arjulikum. Kenapa? Sebab untuk menguatkan dalil menyapu khuf itu tadi. So ini kita pegang sedemikian. Baik, seterusnya dia kata, tetapi jika tidak, maka diamalkan mana yang mungkin untuk dilakukan. Sebab tidak mungkin mengumpulkan antara membasuh dan mengusap pada satu anggota wuduk dalam satu kondisi tertentu. Sekarang ini tadi kita ada pendapat satu kata usap. Sekarang kita dah faham kenapa dia kata usap. Sebab tadi dia kata wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Dia guna dalil yang sedemikian. Baik, kita ada pendapat yang kedua tadi. Pendapat Hasan Al-Basri. Dia kata basuh atau usap. Yang saya faham, basuh atau usap dilihat kepada keadaan. Kalau waktu itu kita pakai khuf dan memungkinkan itulah situasi yang boleh buat kita menyapu pada kaki tersebut, maka kita guna dalil wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Atau pada waktu itu memang tak ada situasi pun yang menyebabkan kita ni perlu untuk menyapu. Of course lah kita perlu membasuh kaki. Jadi ini pendapat Hasan Al-Basri. Kita ada pendapat yang ketiga. Dia kata apa? Gabungkan. Macam mana nak gabung? Antara kedua-duanya. Kita boleh gabung ke? Di sini, ini yang masuk tadi pendapat tadi kan. Dia kata, kita ni tak mungkin untuk mengumpulkan antara membasuh dan mengusap. Macam mana kita nak gabungkan membasuh dan mengusap? Dia berikan alasannya, dia kata, apabila satu anggota wuduk dibasuh dan diusap bererti pengusapan terjadi 2 kali. Sebab kalau kita basuh kaki kita, bukankah itu maksudnya kita mengusap juga? Takkan kita dah usap, kita usapkan kaki, basuh pula. Sama tak kita pegang? Sama kan? Jadi dia kata ada berlaku pengulangan. Dia berlaku pengulangan. Sebab tu dia kata tak perlu untuk kita gabungkan antara kedua-duanya. Jadi maknanya di sini, Imam Ibn Hajar kata pendapat yang ketiga ni dia tak sesuai lah ya. Kalau kita nak gabungkan, dia akan jadi pengulangan. Sebab bila kita basuh, bermakna kita usaplah tangan tu tadi. Okay? Tapi kalau usap, adakah bermakna kita membasuh? Tak. Kerana usap hanya menggunakan usapan saja. Kalau kita basuh, kita ambil air banyak kan, kita kenakan tangan tu, itu dah kira basuh dan usap. Sama sahaja. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini. Sementara perintah yang diarahkan secara mutlak tidak mengandung pengulangan. Sebab kalau kita lihat perintah dalam ayat ini, dia adalah perintah yang mutlak. Allah tak kata wamsahu itu dengan maksud kita perlu basuh dan kita perlu sapu. Dia cuma maksudnya satu sahaja. Sama ada basuh ataupun sapu. So sekarang yang kita faham sekarang di sini, wamsahu tu maksudnya ialah sapu. Jadi kalau kita nak guna dengan maksud menyapu ataupun mengusap itu tadi, gunalah perkataan menyapu dan mengusap. Tak perlu untuk kita gabungkan, maknanya kita nak usap dulu, lepas tu kita nak basuh lagi. Nanti jadilah orang kata pembaziran pada air. So dia tak nak sedemikian lah dia kata di sini. Dengan demikian, kedua hal itu menyapu dan membasuh hanya boleh diamalkan dalam 2 kondisi. Jadi maknanya, so bila kita dah faham tadi tentang keadaan-keadaan tersebut, kita cuma boleh gunakan untuk 2 keadaan. Maksudnya, kalau nak basuh, basuh. Satu keadaan. Kalau kita nak sapu, sapu. Tidak perlu kita gabungkan antara kedua-duanya, iaitu mengusaplah, menyapu macam sapu lah, pula. Mengusap dan juga membasuh. Baik, terus di sini. Ini untuk menyingkronkan, dia kata. Ayat dia, ya Allah, synchronize. Dia nak guna perkataan synchronize. Ya, untuk menggabungkan ataupun mengharmonikan lah antara kedua qiraat yang berbeza tersebut. Dan dalam rangka mengamalkan porsi syariat yang mungkin dilakukan. Jadi kenapa Imam Ibn Hajar dia keluarkan dengan kesimpulan yang sedemikian?
Dia kata kita ni tak nak tolak lah kedua-dua bacaan itu tadi. Okey, kedua-dua tadi boleh digunakan lihat kepada situasi kita. Bila kita nak berhukum tentang khuf tadi, maka kita baca dengan wa arjulikum. Tapi bila kita nak berpegang dengan dalil mengatakan membasuh kerana tidak ada situasi yang memerlukan untuk kita mengusap tadi kan, kita bacalah wa arjulakum. Jadi kedua-dua keadaan ini membolehkan untuk kita mengharmonikan kedua-dua cara bacaan qiraat itu tadi. Tanpa perlu kita kata, oh wa arjulikum tu salah. Wa arjulakum yang betul. Ataupun ada kata tak, wa arjulakum tu salah. Wa arjulikum tu yang betul. So kita tak nak kata awak salah, kita betul. Sedemikian. Kerana apa? Menurut kepada Imam Ibn Hajar, kedua-dua keadaan itu ada possibility dia. Ada kemungkinannya yang menyebabkan kita perlu kepada kedua-duanya. Sebab hukum menyapu khuf ini adalah hukum yang ada dalam nas. Jadi kita nak juga menggunakan, kita tak boleh untuk tolak. Okay, berkenaan dengan menyapu kaki tersebut. Baik, seterusnya ya kita lihat. Ada yang berpendapat bahawa lafaz arjulakum, kaki diatafkan kepada biru'usikum, kepala. Baik, ini pendapat yang kita dah keluar daripada perbahasan 1, 2, 3 dan 4. Kita masuk kepada sedikit maklumat tambahan yang ditambah oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di sini bagi memberikan kepada kita pendapat ulama yang lain. Yang mengapa mereka ini nak juga mengatafkan ataupun mereka nak letak biru'usikum ni sebagai kata yang mengikuti perbuatan wamsahu tersebut. Jadi dia berikan dengan satu pendapat yang begini. Apa kata dia? Hal ini bertujuan untuk mengingatkan agar berhemat dalam penggunaan air. Okey. Dia kata wamsahu, kita mengusap. Tadi kan? Ataupun menyapu tadilah. Oh, kerusi ni. Baik, hal ini bertujuan untuk mengingatkan agar berhemat dalam penggunaan air. Sebab biasanya seseorang lebih boros menggunakan air ketika membasuh kepala. Betul ke? Basuh kepala ni guna banyak air? Tak, guna sikit je. Okey, sebab dia ada pelbagai cara, pelbagai pendapat. Ada pendapat yang kata kita basuh keseluruhan kepala. Itu yang menyebabkan air diguna banyak lah ya. Kerana dia nak kepala kita ni daripada depan ke belakang basah begitu. Ada di kalangan pendapat mazhab yang sedemikian. So di sini sebab tu Imam Ibn Hajar kata apa? Dia kata wamsahu ni menegaskan kepada kita bahawa bila kita nak basuh bahagian kepala ataupun nak menyapu bahagian kepala kita ini, dia menuntut supaya kita berjimat cermatlah ketika menggunakan air. Ini maksud yang lain ya. Jadi sebab dia kata kebiasaannya air ni dekat kepala guna bahagian yang banyak. Kerana tujuan untuk melarang penggunaan air secara boros itulah, maka kata arjulakum diatafkan kepada kata biru'usikum. Jadi bukanlah maksudnya di sini mengusap dari sisi makna yang hakiki. Hal ini dapat dibuktikan pada firman Allah Subhanahu wa taala ilal ka'bain, hingga mata kaki. Sebab mengusap merupakan satu rukhsah, tidak tepat apabila dibatasi dengan batasan tertentu. Maknanya dia nak kata ginilah, bila ada di kalangan para ulama, mereka mengatafkan wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, bukan kita nak kata bahagian kaki tu kena sapu atau usap, bukan itu. Tapi dia nak gunakan satu maksud yang sebaliknya. Nak beri pesanan kepada kita, kaki tu walaupun kita basuh, dia mesti dengan cara berhemat. Okay? Penjimatan air tu, supaya ia tak digunakan air secara berlebihan. Sebab tu ada di kalangan ulama, mereka kata apa? Ia
di sini maksud mengusap dari sisi makna, bukan dari sisi makna yang hakiki. Bukan maksud betul-betul kena usap. Tapi dengan satu peringatan agar kita ni berjimat ataupun berhemat menggunakan air ketika kita nak basuh kaki kita. Jadi bila kita faham mengusap di sini dengan maksud yang bukan hakiki. Maksudnya bila basuh kaki tersebut dengan maksud mengusap, kita fahami ia dengan berjimat cermat ketika kita menggunakan air untuk bahagian kaki itu tadi. Okey, so ini pendapat yang lain lah yang dibawa oleh Imam Ibn Hajar untuk perbahasan berkenaan menyapu, mengusap dan membasuh kaki. Baik, dia kata di sini, dan istilah mengusap kadang-kala digunakan juga untuk basuhan yang ringan. Kenapa begitu? Sebab perkataan mengusap ini ataupun menyapu pada bahagian anggota wuduk kita ini kan, kadang-kala perkataan itu kita gunakan untuk satu basuhan yang ringan sahaja. Yang penting ia basah, begitu maksudnya. Jadi dia kata seperti perkataan yang diucapkan kepada orang yang sedang berwuduk, masaha atrafahu. Maksudnya dia sedang mengusap hujung-hujungnya. Demikian yang dikatakan oleh Abu Zaid Al-Lughawi, Ibn Qutaibah dan lainnya. Contoh kita katalah hujung jari ni kena usap. Dia guna masaha atraf. Kita tak kata basuh hujung jari ni. Kita gunakan perkataan menyapu. Tapi adakah itu bermaksud kita ambil air kita sapu? Tak. Tapi kita basuhkan tangan kita keseluruhannya sampai ke siku ni. Kita usap hujung jari tu tadi. Sama bahagian kaki. Itu dimaksudkan basuhan yang ringan. Kita tak kata maknanya ambil air gini-gini ke? Tak. Basuh atau tak basuh? Penuh. Kena basuh penuh. Tapi bila bahagian ni kita panggil masaha atraf. Dia dibasuh dengan hujung-hujungnya sedemikian. Sama dengan hujung-hujung jari kita yang celah-celah tu lah. Yang celah-celah jari kita tu kan. Kita panggil dia masaha. Tapi tak bererti kita cuma ambil air kita sapu saja. Bukan begitu. Basuh tetap dibasuh. Cuma ada bahagian basuhannya ringan. Yang digunakan dengan istilah masaha. Iaitu menyapu ataupun mengusap di celah ataupun bahagian hujung-hujungnya. Baik, seterusnya kita masuk di sini syarah hadis kita. Sempat tak ni? Mudah-mudahan. Baik, selesai tadi perbincangan tentang pendapat, ada yang mengatakan perlu menyapu, ada yang mengatakan perlu membasuh di situ. Jadi kita dah faham kenapa ada di kalangan para ulama mereka kata perlu disapu, maksud tu diusap. Ada juga di kalangan para ulama yang mengatakan perlu membasuh kerana cara pembacaan qiraat yang berbeza dengan kefahaman yang berbeza untuk ayat dalam ayat yang ke-6 surah Al-Maidah itu tadi. Baik, selesai kita sudah pada perbincangan itu, kita terus masuk kepada syarah hadis kita pada pagi ini. Belum syarah rupanya. Tadi syarah judul bab Okey, baik. Syarah hadis, kita ada perkataan yang pertama di sini. Okey, tak apa. Perkataan pertama tu tinggalkan sahaja. Okey, sebab dia jelaskan tentang siapa Ubaid bin Juraij. Ubaid bin Juraij ialah maula Bani Tamim dan berasal dari Madinah. Tak apalah. Itu tentang biodata dia. Baik, di sini dalam hadis kita ada perkataan arba'an, iaitu 4 hal, yakni 4 sifat. Yang mana Ibn Juraij, Ubaid ibn Juraij, dia tanya kepada Abdullah ibn Umar. Perkataan yang kedua di muka surat 167, lam ara ahadan min ashabika. Jadi Ibn Juraij ini dia tanya kepada Ibn Umar. Dia kata apa dalam hadis? Ra'aituka tasna'u arba'an.
aku telah melihat engkau melakukan 4 hal ataupun 4 sifat. Lam ara ahadan min ashabika yasna'uha. Maksudnya, yang tidak aku lihat seorang pun dari sahabatmu melakukannya. Jadi maksudnya adalah sebahagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahir dari lafaz hadis ini menunjukkan bahawa menurut Ubaid yang melakukan keempat hal ini di atas hanyalah Abdullah ibn Umar. Okay, jadi maknanya Ubaid ibn Juraij ini, dia ni kata dia tak nampak sahabat lain yang buat 4 perkara ini. Jadi bila dia jumpa dengan Ibn Umar, dia kata dia cuma nampak dia saja yang buat. Kalau sahabat-sahabat lain dia tak nampak. Baik, jadi kita faham di sini Al-Maziri berkata mungkin maksudnya tidak ada yang melakukannya secara keseluruhan selain kamu, walaupun ada orang lain yang melakukan sebahagiannya. Jadi kita ada 4 tadi. Ibn Juraij kata dia nampak Umar tu bapak dia. Ibn Umar buat 4 perkara yang mana dia tak nampak sahabat lain lakukan. Jadi Al-Maziri di sini, Imam Ibn Hajar dia petik pendapat Al-Maziri. Dia kata mungkin maksud ini ialah kita tak kata sahabat lain tak buat, bukan begitu. Tapi sahabat lain mungkin buat, cuma mereka tak buat keempat-empatnya. Mungkin saya bagi contoh. Mungkin sahabat lain buat, mereka cuma buat nombor 1, nombor 2. Nombor 3 dengan nombor 4 dia tak buat. Ini maksud je. Ataupun ada sahabat lain yang buat, dia cuma buat nombor 4 je. Okay? Ataupun ada yang buat 1, 2, 3. Perkara 1, 2, 3. Atau mungkin ada yang buat 2 dan 4. Maknanya dia tak buat keseluruhannya. Dia cuma buat sebahagiannya sahaja. Jadi ini maksud daripada apa yang disebutkan oleh Ibn Juraij itu tadi. Okay? Tidak ada yang melakukannya secara keseluruhan, tapi kalau Ibn Umar, 4 tu semua dia buat. Okay, 4 tu semua dia buat. Walaupun ada orang lain yang melakukan sebahagiannya. Baik, kita lihat ya. Perkataan. Kita ada perkataan yang berikutnya di sini. Al-Arkanu. Al-Arkanu, rukun-rukun. Kita ada rukun Kaabah. Okay, rukun Kaabah ada 4. Minggu lepas saya dah sebutkan. Ada berapa? 4. Okay. Ya, apa dia? Rukun Yamani. Hajar Aswad. Yang ke Iraqi. Syami. Okay, ada 4. Maknanya ada 4 sudut pada Kaabah ini dengan nama-nama yang telah diberikan. Jadi dia kata zahir hadis menunjukkan bahawa berdasarkan apa yang dilihat oleh Ubaid, semua sahabat mengusap keempat rukun tersebut selain Abdullah ibn Umar. Jadi kalau kita faham daripada apa yang disebutkan oleh Ubaid itu tadi, dia nampak sahabat lain, sahabat lain dia usap keempat-empat penjuru Kaabah ni. Bagi dia hanya Abdullah ibn Umar sahaja yang tak usap keempat-empat itu. Okey, ini apa yang dia nampak. Dan mengenai mengusap keempat rukun ini ada riwayatnya. Okey, ada riwayatnya. Hal itu telah diriwayatkan dari Muawiyah dan Ibn Az-Zubair sebagaimana yang akan dipaparkan dalam kitab haji insya-Allah. Jadi kalau nak belajar tentang rukun tu kita kena buka lah kitab haji. Sekarang kita uduk jangan lupa. So jangan dimasukkanlah perkara-perkara yang tidak berkenaan. Baik, seterusnya ya. Di sini kita ada perkataan as-sibtiyah. Okay, apa itu as-sibtiyah? Dia kata dibaca dengan huruf sin yang artinya sandal yang tidak berbulu. Akar katanya adalah as-sabtu. Okay, bukan hari Sabtu ya. As-sabtu. Yang bermakna tenggorokan.
Demikian yang disebutkan dalam kitab At-Tahzib. Ada yang mengatakan bahawa as-sibt adalah kulit sapi. Yang kulit sapi ni kulit apa sapi? Lembu. Betul bukan kambing, okay, lembu. Kulit lembu yang telah disamak dengan daun koros. Daun koros ni adalah daun yang biasa digunakan untuk menyamak kulit. Jadi orang Arab biasa menggunakan daun ini. Okay, dia jenis daun yang digunakan untuk menyamak kulit. Jadi antaranya kulit sapi, kulit lembu tu tadi. Baik, ada juga yang mengatakan as-sibtiyah berasal dari kata as-subti dengan mendammahkan huruf sin. Sebab tadi kita baca sinnya baca huruf baris bawah. Okay, tapi ada juga yang mengatakan perkataan as-sabt tu tadi kita baca dengan huruf ataupun dengan baris depan as-subt dengan menambahkan huruf sin. Artinya tanaman yang digunakan untuk menyamak, demikian yang dikatakan oleh penulis kitab Al-Muntaha. Al-Harawi berkata, disebut sibtiyah kerana biasa dikatakan insabatat bidibari. Maksudnya, dia berubah menjadi lembut setelah disamak. Dan dikatakan juga rutobatun munsabitatun, buah korma yang lunak. Okay, yang penting di sini dikatakan bahawa as-sabt ialah satu ataupun as-sibt tu kan, ia merupakan tanaman yang kita gunakan untuk kita menyamak supaya kulit yang asalnya dah kita ambil daripada haiwan tu tadi kan, ia dapat berubah menjadi kulit yang lembut. Jadi perbuatan menggunakan as-sibt ataupun perbuatan as-sibtiyah ini menyebabkan kulit itu tadi yang kita ambil daripada haiwan tersebut akan merubah sifatnya menjadi lembut. Okey? Baik, seterusnya kita ada perkataan tasburu, mencelup. Dibaca dengan mendammahkan huruf ba. Jadi huruf ba di situ kita baca bu. Okey? Tasburu. Namun ada juga yang menukilnya dengan memfathahkan dan mengkasrahkan huruf ba. Jadi dia jadi tusbiru. Lantas apakah yang dimaksud di sini? Mewarnai pakaian atau mewarnai rambut? Dah jadi masalah pula ya. Okey. Ada satu lagi persoalan. Maksudnya di sini kita warna rambut ataupun kita warna pakaian. Jadi dia kata senang je bagi jawapan. Jawapannya akan dijelaskan Al-Bukhari dalam kitab Al-Libas insya-Allah. Jadi nak dapatkan penerangan lebih lanjut kena buka kitab Al-Libas yang menjelaskan tentang pakaian. Maknanya dia tak masukkanlah dalam perbahasan kitab wuduk kita. Baik, kita ada perkataan seterusnya muka surat 168 saya nak habiskan perbincangan hadis bab 30 ini sebab saya tak nak drag lagi hadis ini. Perkataan ahallan nas, manakala orang-orang mengumandangkan talbiyah, maksudnya orang ramai, mereka ini mengumandangkan talbiyah. Jadi ada persoalan yang diutarakan oleh Ubaid ini kepada Ibn Umar. Dia kata orang ramai sekarang ni mereka ni baca talbiyah. Talbiyah ni dibaca untuk orang yang menunaikan umrah ataupun haji lah, tapi dalam konteks ni pada musim haji. Dia kata manakala orang ramai mengumandangkan talbiyah, maksudnya mereka ni membaca dengan suara yang keras, suara yang kuat dengan mengumandangkan talbiyah pada awal bulan Zulhijjah. Pada awal bulan Zulhijjah. Jadi kalau kita lihat pada perkataan yang berikutnya di sini, walam tuhilla anta hatta kana. Sementara anda sendiri tidak mengumandangkan talbiyah kecuali pada. Okey, maksudnya di sini kita lihat. Di dalam riwayat Muslim tercantum hatta yakuna yaumut
tarwiyah. Okay, dalam kitab kita tak sebut. Oh, ada juga. Ada juga. Walam tuhilla anta hatta kana yaumut tarwiyah. Maknanya dua-dua riwayat. Sama ada riwayat Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Kedua-duanya mencantumkan perkataan ataupun tempat situasinya ialah pada hari tarwiyah. Yakni hari tarwiyah ni kita faham ialah tanggal yang ke-8 Zulhijjah. Maksudnya pada hari itulah anda baru mengumandangkan talbiyah. Dari jawapan Ibn Umar, jelaslah bahawa dia tidak bertalbiyah hingga naik kenderaan menuju Mina. Masalah ini pula akan dijelaskan nanti dalam kitab Haji insya-Allah. Cuma yang penting kita nak faham maksud daripada pertanyaan Ibn Juraij itu tadilah. Jadi Ubay ibn Juraij dia kata dia nampak Abdullah ibn Umar dia tak mengumandangkan talbiyah pada awal Zulhijjah. Yang dia nampak Ibn Umar ini bila masa dia baca talbiyah tu 8 Zulhijjah. Jadi itu yang dia muskilkan kenapa. So hal itu dia kata nanti kita bincang dalam kitab haji insya-Allah. Bila nak jumpa kitab haji tu? Jauh lagi. Lepas ni bukan kitab haji, lepas ni kitab taharah tak silap. Baik, perkataan qala Abdullah. Jadi Abdullah ibn Umar ini dia pun menjawab. Yang memberikan jawapan atas pertanyaan Ubaid itu tadi. Penulis iaitu Al-Bukhari mencantumkan hadis ini pada kitab Al-Libas dengan redaksi faqala lahu Abdullah ibn Umar. Maka Abdullah ibn Umar berkata kepadanya. Okey, tak menjadi masalah, itu mudah saja, faham ya? Baik, kita ada perkataan seterusnya di sini. Perkataan al-yamaniyaini. Dua rukun Yamani. Bentuk muthanna, muthanna ni maksudnya perkataan dalam bahasa Arab yang dibaca untuk menunjukkan itu adalah dua. Okey, dua. Bentuk muthanna dari kata Yaman. Sebab tu kita baca al-yamaniyaini. Jadi bila kita baca al-yamaniyaini, kita dah faham dah. Maknanya ada dua rukun di situ. Kalau baca Yaman maknanya satu. Okey, satu saja. Yang dimaksud dengan dua rukun Yamani di sini adalah pojok Kaabah tu sudut hujung sudut Kaabah tu yang terdapat Hajar Aswad dan sudut yang menghadap ke Bukit Safa. Ada pendapat yang menyebutkan bahawa sudut Kaabah yang terdapat Hajar Aswad disebutkan dengan rukun Yamani. Kadang-kadang kerana dominannya yang masyhur demikian tu sila buang. Sebab saya lihat terjemahannya tak berapa tepat. Terjemahannya tak berapa tepat. Yang tepatnya ialah dia kata kadang-kadang, kadang-kala sudut Kaabah yang terdapat Hajar Aswad disebut dengan rukun Yamani. Sebab kalau kita guna terjemahan ini, dia akan kata itulah yang lebih masyhur, maknanya akan lebih tepat. Sedangkan dia tidak sedemikian. Jadi dalam bahasa Arab diguna perkataan taghliban, kadang-kadang. Kadang-kala menunjukkan bahawa tempat yang ada Hajar Aswad itu disebut sebagai rukun Yamani. Tapi yang kita tahu rukun Yamani ni beza. Rukun yang tempat yang ada Hajar Aswad itu kita panggil rukun Hajar Aswad. Kita tak panggil dia sebagai rukun Yamani. Jadi kalau kita guna pentafsiran ataupun terjemahan ini menunjukkan itu adalah rukun Yamani. Padahal dia tak sedemikian. So rukun Yamani satu tempat, rukun Hajar Aswad satu tempat. Kita ada apa tadi? Rukun Syami dan juga rukun Iraqi. Rukun Iraqi dulu, rukun Iraqi dan rukun Syami. Baik. Seterusnya kita ada perkataan fa inni uhibbu an asbugha. Okey, kerana itulah aku juga suka mencelup. Di dalam riwayat Al-Kushmihani dan yang lainnya tercantum dengan lafaz fa ana uhibbu seperti redaksi sebelumnya. Perbahasan selengkapnya tentang mencelup pakaian ini dengan warna itu tadi akan dipaparkan dalam kitab Al-Libas. Okey, sebab ada perbahasannya lah
tentang sebab hari tu pun ada Kak Zaida kata kan tentang warna kuning tu. Orang lelaki tak boleh pakai pakaian warna kuning. Betul. Saya tak nafikan ada hadisnya. Jadi insya-Allah akan dijelaskan dalam kitab Al-Libas. Cuma yang secara umumnya boleh saya jelaskan begini, secara asalnya tak salah. Orang lelaki dia guna pakaian warna kuning. Asal hukumnya begitu. Cuma yang diperbahaskan oleh para ulama ialah jika dia celup kain tu dengan osfur ataupun za'faran. Tapi kalau dia guna warna sintetik, dia guna biasalah warna-warna yang kita guna celup tu kan, warna kuning sedemikian boleh. Kerana hadis menunjukkan celupan yang menggunakan bahan tertentu. Itu yang menyebabkan tidak dibenarkan lelaki menggunakan warna kuning apabila warna tersebut dicelup dengan za'faran ataupun dengan osfur. Namun di sana ada juga para ulama mengatakan selalunya za'faran ataupun osfur ini dia menghasilkan warna merah. Jarang menghasilkan warna kuning walaupun besar kemungkinan boleh mengeluarkan warna kekuningan. Okey? Sebab kita kadang-kadang ada warna merah-merah kekuningan kan? Betul tak? Merah-merah yang kekuningan. Ya, sebab itu para ulama ketika mereka bahaskan tentang warna pakaian lelaki. Lelaki orang perempuan boleh saja, tak ada masalah. Yang dibahaskan ialah warna pakaian lelaki itu. Adakah boleh orang lelaki dia guna baju yang dicelup dengan warna kuning ataupun baju warna kuning? Jadi secara umumnya saya sebutkan di sini ialah kalau pakaian itu warnanya dicelup menggunakan warna-warna yang adalah sekarang ini. Yang bukan menggunakan bahan osfur ataupun za'faran dibolehkan. Tidak jadi masalah. Tapi kalau nak bahas lanjut kena buka lah kitab Al-Libas tu. Kalau saya nak buka nanti dia jadi panjang lagi perbincangannya. Itu secara umum saja Okey, yang boleh kita fahami sedemikian. Wallahu a'lam bissawab. Okey, ada apa-apa soalan yang lain sebelum saya tutup kuliah? Berapa hari bulan? 24. Kak Som tak ada hari ni? Kenapa? Tak sihat? Oh, okey. Okey, baik. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita tutup pengajian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.